Kembali bersama di IKIM FM Pilihan Utama anda, dan untuk makluman para pendengar, kita kembali untuk slot aspirasi, insyaAllah bertemankan saya Maslina Alias pada waktu ini. Dan juga para pendengar, baru sebentar tadi bersama dengan rakan tugas, bersama dengan Pian dan juga Siti untuk Warna Pagi. Dan juga untuk segmen yang pertama, seperti biasa dah yang ramai menunggu-nunggu ni, untuk kita bersama dengan tetamu kita dalam segmen Islam Itu Indah, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Muhayyar Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas, yang baik hati. Ya, sihat hari ni? Syukur Alhamdulillah. Hari ni nampak ceria sangat, nampak lain. Sebab saya rasa warna pink agaknya. Prof tak pernah pakai warna pink ya? Tak tahu, menjumpa emas agaknya. Itulah, tapi ramai juga yang tanya ni Prof, sebabkan nampak cantik Prof punya pakaian semuanya. Ramai yang tanya Prof punya pakaian lah. Ramai yang tanya mana nak dapat kan semua. Ni dalam Facebook ni pun ada ni tanya. Itulah, tak apa, nanti kita akan bagi tahu ya, war-warkan sekejap lagi berkenaan dengan pakaian. Apapun, hari ni topik kita itu celik mata riset minda orang proaktif. Jadi insyaAllah bersama dengan Prof, sebenarnya dah banyak orang yang menghantar Facebook, soalan melalui Facebook pun. Dan apapun, kita akan ambil pemanggil sebentar lagi. Jadi mungkin Prof nak berikan mukadimah dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Mas yang baik hati dan juga pada pendengar dan rahmati Allah sekalian. Saya bersyukur dapat bersama lagi. Tajuk kita celik mata riset minda orang proaktif. Kenapa saya pilih topik ini Mas? Banyak orang minta saya cakap topik ni di fanpage saya, Prof Dr. Muhayyar. Dan juga saya rasa kita tahu ada 3 jenis manusia Mas. Bahasa Inggeris dulu People who make things happen, people who wait for things to happen, and people who wonder what happened. So maknanya macam mana kita ada orang tu dia buat benda berlaku, yang kedua dia tunggu apa yang berlaku, dan yang ketiga dia tak tahu apa yang berlaku. Jadi agak-agak orang mana yang berjaya Mas? Mesti orang proaktif. Dan juga bila sebut proaktif ni, kalau kita belajar dari segi motivasi Stephen Covey, dia punya sifat yang pertama ialah be proaktif. Dan juga kalau kita lihat pada kesihatan, saya perhatikan masyarakat kita, terutama kesihatan mata Mas, selalunya reaktif. Reaktif maknanya berlaku gejala baru datang. Maknanya tidak mengambil sikap, prepare dulu, mencegah dulu ya. Jadi yang saya nak sebutkan tentang proaktif hari ini ialah kita hendaklah menjadi orang yang sentiasa mempunyai ada visi kehidupan sendiri, ada misi kehidupan dan ada tujuan kehidupan. Dan saya sebut dalam fanpage semalam, saya kata alangkah banyaknya ibu bapa yang sekarang mempunyai remaja bermasalah, umur 14 katakanlah bermasalah. Semua kat fanpage saya tanya soalan macam-macam masalah ni. Tetapi saya ingat orang ni saya pernah jumpa 10 tahun yang lalu, masa anak dia umur 4 tahun. Masa tu kita perhatikan cara dia didik anak tu lebih kepada keduniaan. Mengejar penghargaan manusia, pakai baju branded, anak baju lawa sekali, kasut anak yang kecil pun beratus-ratus branded. Tidak ada pengisian rohani dan menghantar sekolah yang tidak meletakkan unsur-unsur agama yang Allah suruh. So lepas 10 tahun nampak hasilnya. Tetapi ada orang marah saya pula, Prof tak semuanya betul. Memang kalau ikut adalah kes-kes yang tertentu yang tidak seperti undang-undang saya kata ni. Tetapi kita mengambil pendekatan orang yang bijak, sebelum benda berlaku tu dia nampak dah berlaku. So kita tahu kalau remaja senang dia nak terpengaruh oleh kawan, maka kita nak tanam akar yang kuat. Jadi sebelum jadi remaja kita dah tanam benih agama. Masalah orang sekarang dia reaktif. Remaja bermasalah, dia kata baru cari solution mengatasi masalah. Itu langkah tidak bijak. Orang bijak mencegah masalah. Jadi remaja ni macam saya kata, bukan turun dari langit tiba-tiba remaja. Dari kecil dalam perut mengandung sampai besar pergi sekolah semua, kita yang jadikan dia macam tu. Jadi para ibu bapa dan diri saya sekalian, setiap hari kita menjalani hari ini, macam mana apa kita nak buat, kita dah proaktif, kita dah nampak apa yang kita nak buat tu, supaya kita belum keluar rumah tu Mas, kalau boleh saya cadangkan semua orang dah kejam mata dan bayangkan macam mana hari dia nak jadi. Jam ke tidak jalan. Macam saya datang tadi Mas, saya dah bayang, saya sampai 9.55. Subhanallah, memang tepat sampai. Maknanya kita dah sangka baik. Dan kita bayangkan kita solat tepat pada waktu, kita lemah lembut, maknanya kita mengambil tanggungjawab atas apa yang berlaku pada kita. Tetapi perhatikan, bahasa kita setiap hari kita kata, Mas, kenapa awak tak macam saya? Kenapa harga barang naik? Betul. Kenapa tak, maknanya sepatutnya macam sepatutnya ni. Jadi saya tulis kat fanpage saya, buang perkataan
sepatutnya you should have if only, what if. Allah buang perkataan menyalahkan orang. Proaktif maknanya mengambil tanggungjawab, buat perubahan pada diri sendiri, ada tujuan hidup, ada konsep hidup, apa erti hidup kita, dan kita menjalani setiap 4 aspek kita, Mas. Yang kita dapat kat fizikal ni, rupa paras kita, kesihatan kita tu benda fizikal, tetapi ia adalah buah daripada akar yang 3, iaitu intelek kita, emosi kita dan rohani kita. Kalau rohani kita betul, maknanya hubungan dengan Allah mantap, kita ada sifat ubudiyah, maka kita niat jadi hamba Allah, kita jadi khalifah Allah, beri kebaikan, dan kita imarahkan dunia hukum Allah, maka emosi akan terbina. Bila emosi terbina, maka intelek akan jadi pandai. Dan bila 3 komponen ini sihat, maka fizikal atau hasil kehidupan kita, iaitu kesihatan, kebahagiaan, ketenangan, kekayaan, semua akan jadi dengan sendiri. So ingat, apa kita lihat di dunia yang fizikal ini, hasil bertiga yang tak nampak ni. So fokus pada yang tak nampak ni, yang nampak fizikal tu akan terbina dengan sendiri. Itu sifat proaktif. Dan juga kita pun dah memanggil dari tadi lagi, Prof. Jadi silakan memanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Hajah Ina Ibrahim dari Johor Bahru. Silakan Hajah. Assalamualaikum. Ya, Tuan Prof. Saya nak cakap apa Profesor. Silakan. Teruskan. Alhamdulillah. Yalah. Masalah saya gini, saya dah berumur 60 tahun. Tapi saya masih boleh memandu. Masalahnya, bila saya memandu tu, mata saya macam merasa perit tau, macam mengantuk. Lepas tu saya urut-urut kening saya ni, baru dia rasa macam kendur sedikit. Apa masalahnya, Pak? Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Tahniah, umur 60 tahun, mata sihat, memandu, syukur. Masalah utama, kalau mata kita sihat, melihat dengan baik, tetapi rasa pedih dan letih, selalu mata kering. Dan memang wanita kalau 50-an 60-an memang mata kering macam kulit kering, maka saya cadangkan guna air mata palsu, pergi ke farmasi, panggil artificial tears, dan boleh letak setiap kali lepas solat 5 kali sehari. Kita ada manggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ya. Kak Timah dari Tarik Bentar. Silakan Kak Timah, soalannya. Assalamualaikum, Prof. Salam, teruskan Kak Timah. Ni Kak Timah nak tanya, Prof. Kak Timah ni suka kadang menung perkara-perkara yang anak kadang kita nak pergi kat situ tak kesampaian, tapi anak dia rasa kecewa tu. Kak Timah kata, kalau nak buang perkataan kalau yang ni, Profesor cukup susah lah hati tu. Kadang bawa semayang, bawa apa semua, dia masih datang. Maknanya hati kita ni berbolak balik, Profesor. Tu sikit nak bagi penenangan, tip kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya rasa ini masalah semua orang alami lama. Kita memang syaitan bisikan was-was, fikir yang lama. Tapi sebenarnya ada kajian saintifik menunjukkan manusia menghabiskan 70% tenaga minda mereka mengenang masa yang lalu. Sebab itu kita tidak boleh kreatif. Orang yang paling berkesan ialah orang yang sentiasa apa yang boleh buat masa akan datang. Apa saya boleh buat sekarang untuk mengubah masa depan saya. Dan selalunya kita mempunyai masalah dan kita atasi masalah. So Albert Einstein mengatakan, minda yang sama menghasil masalah tidak boleh menyelesaikan masalah itu. Maknanya kalau kita ada masalah sekarang, berarti kita berfikir cara itu masalah kita. Maka untuk mengubah masalah, kita ubah cara berfikir. Sebab itu saya kata, ubah cara berfikir, ubah perkataan, ubah kehidupan. Wallahualam. Dan kita ada soalan dari Facebook dari Angin Lalu. Saya nak tanya, macam mana nak singkirkan minda yang cepat berprasangka buruk kepada orang lain? Sebab hal ini kalau berlarutan boleh menjadi fitnah pula. Okey. Sebab sebenarnya kita kalau umur dah dewasa 25 ya, matang 25, kita ni hasil dari programming ibu bapa kita. Sebab itu saya kata tadi 3 perkara tu, rohani, emosi, intelek, dan juga minda bawah sedar atau paradigma dipengaruhi oleh ibu bapa, apa kita dengar, lihat, dan apa mak saudara kata, nenek kata, semua kata tu masa bawah umur 7 tahun. Sebab itu saya sarankan siapa ada anak bawah 7 tahun, sebenarnya apa kita cakap akan mengubah konsep diri, akan menentukan konsep diri, menentukan imej diri. Dan kita ni jadi apa kita jadi sekarang berdasarkan apakah konsep kita tentang diri kita. So kalau kita dipengaruhi oleh orang yang keliling kita tu, cuba saudara yang bertanya ni, Angin Lalu tanya, nama pun Angin Lalu. Jadi saya pun tak faham kenapa tak beri nama betul. Minta maaf ya, kalau boleh tak kita tahu status Facebook tu nama betul atau nama yang lebih memberi tenaga yang baik. Ya. Tengok perangai mak ayah kita.
Kalau mak ayah kita, mak saudara kita jenis suka mengumpat, suka berprasangka buruk pada orang, itu jadi programming kita, itu chip yang masuk. So untuk mengubahnya ialah kita mesti mengambil tanggungjawab, proaktif, buat skrip kehidupan, buat visi misi siapa kita nak jadi, kenapa kita buat apa kita buat, masukkan jurnal inspirasi, dan setiap hari kita memerhatikan diri kita. Maka macam tadi saya datang, saya meeting, saya kata apa, saya nak pergi cepat takut lambat. No silap, saya nak keluar cepat supaya sampai tepat pada waktu. Maknanya bila kita dah faham ilmu ni, setiap kali kita buat silap, kita tahu. Masalah kita ni, kita tak tahu, kita tak tahu, dan tak tahu kita silap. Orang yang paling bijak, yang sama, ya? Betul, orang yang paling bijak mas, dia proaktif. Bila tersilap, dia tahu dia silap. Itu orang bijak. Orang yang tak bijak ni, dia tak tahu dia silap, dia rasa dia betul. Wallahualam. Dan dari Syafiq, mak saya berumur 65 tahun, lumpuh sejak 20 tahun yang lalu. Saya pula anak lelaki bongsu dan mak saya di bawah jagaan saya. Saya juga bekerja. Di sini saya nak minta pandangan macam mana nak menjadi anak yang soleh dan sentiasa tenang dalam kerenah mak saya yang kadang-kadang berperangai keanak-anakan. Okey. Mungkin dia lumpuh, dan bila orang fizikal dia lumpuh, mungkin ibu kita seorang yang selalunya aktif, tiba-tiba tak boleh bergerak, memanglah dia punya jiwa akan tertekan. Tapi apa kata, kalau kita tidak boleh kawal apa yang berlaku, kita kawal apa berlaku dalam dunia dalaman kita, iaitu fikiran kita dan emosi kita. Saya ucap tahniah kepada anda kerana ada ladang pahala yang sangat besar, sangat luas di rumah. Sebab siapa pandang ibu dapat pahala. Kan 3 Kaabah pahala, ibu dan air Zam-Zam dapat pahala. Tengok je dapat pahala. So, dan jadikan kepayahan menjaga ibu tu satu peluang kita, dan juga bagi kita pula cuba bayangkan, ambil gambar kita masa kecil, gambar mak tengah dukung kita, lihat gambar tu tiap-tiap hari, supaya kita kenang kita dulu satu makhluk yang baru 2, 3, 4 tahun. Kalau mak kita tak jaga sampai sekarang, tak jadi kita sekarang. Jangan rasa lihat sekarang kita kuat, kenang budi baik mak ayah kita. Allahuakbar. Dan seterusnya kita ada pemanggil lagi pada waktu ini, itu kita bersama dengan Puan Azhar dari Wangsa Maju. Okey, nama saya Puan Azhar dari La Azmardi. Saya daripada Wangsa Maju. Okey, soalan saya adalah saya adalah guru sekolah menengah. Husband saya pun adalah guru sekolah rendah. Cuma saya nak, anak saya sekarang 4 tahun. Cuma saya terfikir untuk masukkan dia kat sekolah agama, contohnya sekolah swasta. Saya cuma nak tanya pendapat Prof berkaitan dengan isu ni. Perlu ke saya masukkan dekat sekolah agama, since anak saya pun boleh sekolah dengan bapak dia, sekolah rendah nanti. So saya memikirkan, kalau saya berada di sekolah menengah, saya tahu keadaan di sekolah menengah macam mana, jadi saya memerlukan anak tu kuat agama dahulu. Jadi saya perlukan pendapat Prof. Terima kasih. Okay. Bagus. Macam saya kata tadi, kanak-kanak dipengaruhi daripada 7 hingga 14 tahun oleh sekeliling dia. Dia tengok role model dia. So kalau kita hantar pada sekolah agama, selalunya, saya tak kata semua sekolah agama tu perfect, tetapi kemungkinan bila daripada 7 hingga 14 tahun, environment dia lebih pada agama yang Allah suruh, walaupun tak perfect tetapi sekurang lebih baik. Kalau kemampuan, saya secara peribadi memang hantar anak saya sekolah agama. Pasal saya rasa investment yang paling berbaloi ialah investment pada anak-anak. Dan orang yang paling bahagia, yang kekal bahagianya ialah mendapat anak yang baik. So saya cadangkan, walaupun ayah dia guru, ayah dia dalam satu kelas, tapi yang dia berkawan setiap hari, kawan-kawan dan akhlak guru-guru yang mungkin dia punya KPI tidak pada agama, mungkin tidak sama. So saya cadangkan teruskan atas sekolah agama. Dan dari Siti Sabrina, bagaimana nak jaga adab kita dengan jiran, bagaimana nak menjadi jiran yang baik, dan bagaimana hendak menghadapi jiran yang sentiasa menguji kesabaran kita. Dia macam ni lah, kalau kita setiap hari tanya soalan, apa saya boleh bantu, apa saya boleh beri, tak usah fikir apa jiran beri pada kita. Sebab orang yang buat baik pada orang yang baik, orang biasa. Tapi orang yang baik pada orang tak baik, itu orang luar biasa. Cuba ikut akhlak Rasulullah SAW, di mana kita baik pada semua makhluk Allah. So macam ni lah, orang kadang dia tak boleh buat, dia kata nak buat baik pasal menguji kesabaran, mungkin jiran tak baik. So bila kita boleh lawan benda tu, itulah kekuatan akidah dan akhlak kita. Teruskan. Kita ada panggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Ya, siapa di talian? Ya, saya nak bercakap dengan Dr. Muaya. Sila, teruskan Puan. Okey, saya nak tahu, Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Okey, saya nak tanya, okey, saya ada visi dan ada catatkan wawasan dalam plan hidup. Macam mana nak kekalkan momentum proaktif dan positif sebagai pelajar, ibu dan pekerja, sebab
kita sekarang macam bila kerja kita balik kita penat, dan kita nak continue jadi pelajar lagi, lepas tu nak buat jadi macam dengan anak sekali, dengan dia breastfeeding, so kita jadi macam penat dan lepas tu jadi negatif. Boleh. Jadi penat dan jadi rasa macam dah tak tahu nak buat macam mana lagi. Soalan saya yang kedua, bagaimana nak ubah orang yang di organisasi seandainya macam ada segelintir saja yang proaktif, dan kita macam kita nak ubah organisasi supaya menjadi lebih baik, lebih maju, tapi terdapat orang negatif yang kita nak kena nak kena berhadapan dengan diorang. Saya faham. Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. Yang pertama, kita ada 3 tugas: pelajar, isteri, pekerja. Perhatikan perkataan balik penat. Kita hanya penat kalau kita tak suka apa yang kita buat. Sebab tu saya kata penat fizikal, tetapi kalau kita suka dari segi rohani, dari segi emosi, dari segi intelek kita terbina. Ingat 3 komponen tadi, 4 komponen manusia, jasmani, emosi, rohani, intelek. Yang kita rasa penat tu dekat jasmani, tapi jasmani ni hasil daripada emosi, rohani, intelek. Kalau kita bekerja, dalam bekerja tu kita tidak ada sifat kehambaan, kemudiah, kita tidak ada sifat mas'uliyah, bertanggungjawab, kita tidak ada sifat itqan, buat kerja sebaik mungkin, maka kita tak menggunakan etika bekerja, budaya kerja Islam ini, maka tentu hasil kerja pun tak bagus, kita pun nak promotion pun payah. Sebab kita ingatlah para pendengar dan diri saya, selagi kita tidak ikut apa Allah suruh, selagi itu susah hidup. Ingat tu, pegang yang tu, hakul yakinan tu. Dan juga bila kita di tempat kerja, kalau kita punya hubungan dengan manusia baik, kita ceria, kita seronok, tenaga daripada orang ni akan baik. Dan sebenarnya tenaga kita, aura kita positif boleh mempengaruhi orang sekeliling kita. Mesti ingat Jadi siapa bertanya macam mana nak betulkan orang negatif sekeliling kita, bererti kita tidak berdaya, tidak berjaya untuk mengeluarkan aura positif untuk mempengaruhi orang lain. Tetapi kita dipengaruhi orang lain. Dan orang proaktif ialah orang mempengaruhi orang, bukan dipengaruhi orang. One. Number 2, bila balik rumah, breastfeeding. Saya nak tanya, masa breastfeeding buat apa? Banyak orang congok dia tidur. Belajar. Apa salahnya masa kita menyusu anak itu kita zikir dan sebagainya. Dan juga siapa belajar, saya nak cadangkan, banyak orang ada iPhone, ada voice mail macam-macam. Cuba tape record, baca apa yang kita baca tu dalam recorder. Record baca sambil kita rehat dalam kereta berjalan 1 jam, duduk dengar celoteh mengarut-ngarut buat apa. Cuba dengar balik CD yang bagus untuk motivasi, ataupun apa yang kita bercakap pada diri kita tentang pelajaran kita. Itu saya buat masa saya di sekolah medical school dulu. Saya akan baca nota dan saya bercakap pada diri saya dengar balik. So orang yang mendengar ingat 50%. Ingat tu. So jadi orang yang ada visi misi ni, dia akan menjadi seorang sangat berkesan. Dia menjaga setiap minit, setiap saat, setiap jam, setiap waktu. Tak ada masa untuk negativiti dan tidak sibuk nak betulkan orang yang negatif. Tak usah, kita buat aja, jangan peduli orang. Dan jangan underestimate the power of 1%. Dan ingat, kita belajar sambil ibu tu belajar untuk apa? Adakah untuk pangkat, untuk kemegahan? Na'udzubillah. Tapi kita belajar untuk meningkatkan ekonomi, untuk memberi manfaat, insya-Allah Allah tolong. Apa-apa semua dengan niat. Dan jangan rasa kita mangsa kehidupan, dan jangan masa nasib saya lah, dah lah kena kerja, kena belajar, kena menyusul anak pula, asyik kena. Ini bahasa orang-orang yang reaktif, bukan orang proaktif. Hari ini tentang proaktif, kita bertanggungjawab dan kita menentukan kehidupan dengan izin Allah, dengan memilih percakapan dan bahasa dan juga pemikiran yang betul. Wallahualam. Dan juga kaum wanita, tolong jaga aurat, tolong jaga solat, tolong jaga pergaulan. Kalau tak jaga 3 ni, jangan risau, jangan terperanjat kalau banyak masalah. Dan soalan kedua katanya organisasi itu dia. Itulah saya kata, jangan cuba nak ubah orang, ubah diri sendiri. Jangan sibuk memenatkan diri dengan melihat kerana orang, lihat kerana diri sendiri. Jangan tengok orang, tengok diri sendiri. Itu saja. Tak perlu fikir hal orang sebenarnya. Jangan fikir. Cuba tengok orang berjaya, dia tak peduli orang pun. Dari Azham Afrina Hamzah ya. Bagaimana nak kawal emosi supaya soalan yang kita tanya tidak mengganggu emosi orang yang ditanya, dengan niat untuk kita mendapatkan ilmu darinya? Sebenarnya orang yang berdakwah ni, dia boleh tahu orang tanya soalan. Ada soalan ditanya untuk menunjukkan dia pandai. Ada soalan ditanya untuk memalukan orang yang memberi ceramah tu.
kan? Sengaja nak test. Ada orang je ikhlas. So kita tak payah risau apa orang tu fikir. Yang penting niat kita. Bila niat kita clear, insya-Allah orang menerima akan clear sebab kita ada getaran. Kita ada pemanggil lagi pada waktu ini dan juga kita teruskan soalan daripada pemanggil kita. Jadi silakan dari Puan Siti Hajar dari Subang. Assalamualaikum, saya Siti Hajar, saya daripada Subang. Saya nak tanya, kenapa kalau kita duduk satu rumah dengan mak mentua ke, dengan bira-biras ke, kenapa kita jadi macam rasa nak gaduh lah, tak senang hati lah. Tapi kalau duduk jauh, kita okey dengan dia. Okey, baik. Terima kasih. Perhatikan perkataan kenapa. Saya selalu orang tanya, kenapa macam ni, kenapa saya sakit? Saya kata, kenapa tidak sakit? Okey, tapi soalan dia bagus. Maknanya kenapa bila kita jumpa selalu tu orang peribahasa Melayu, dekat bau tahi jauh bau bunga. Saya pun ada orang katakan tapi sebenarnya manusia ni kita ada space. Kita punya space apa? Ruang sendiri. So kalau kita satu rumah, sebab tu orang kata biar banyak rumah daripada banyak dalam rumah. Dan tapi kalau kita tak mampu nak buat macam mana? Tetapi saya rasa kalau dalam rumah tu kita menghargai, macam kita ada bilik sendiri, orang tak simply masuk. Bila kita makan dengan saudara, keluarga kita, orang lain tak join. Ada orang dia punya ruang. So memanglah manusia ni dia ada ruang. Ruang bukan ruang fizikal saja, ruang emosi, ruang intelek, ruang rohani dia. So ingat kita ada 4 dunia, Mas. Kita ada 4 dunia kita, iaitu dunia emosi, dunia fizikal, dunia rohani, dunia intelek kita. Ataupun dia punya dunia dalaman, iaitu fikiran dan emosi, dan dunia luaran kita. So bila kita ramai sangat dan orang tidak menghormati, maka kita akan terjejas. Tapi saya nak cadangkan, bagi orang yang proaktif, orang reaktif akan sakit hati. Orang proaktif, dia akan kata dia tidak akan membenarkan suasana mempengaruhi dia. Dia akan mencipta suasana itu. So saya cadangkan, cara terbaik untuk membina harmoni ialah murah hati, kasih sayang, memaafkan, dan kasih sayang tanpa had, memaafkan, murah hati, hubungan dengan Allah yang baik, dan juga baru dapat ketenangan. Lagi tak ada 4 ni memang tak akan tenang, Mas. Ingat, saya lagi nak ulang, kasih sayang tanpa syarat, sentiasa memaafkan, sentiasa murah hati, dan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah jaga, aurat jaga, pergaulan jaga, insya-Allah ketenangan akan dapat. So walau orang macam mana kat luar, kita akan tetap tenang di dalam. Dan soalan seterusnya dari Umi Dalisha. Perlukah kita melibatkan anak-anak kita dengan aktiviti kemasyarakatan ataupun membiarkan dia hanya dengan kita dan adik-beradik di rumah saja? Alasannya anak kecil-kecil dan nakal-nakal, bila bawa ke mana-mana takut orang mengata pula dengan kenakalan mereka. Aktiviti kemasyarakatan, kalau pergi rumah orang, kalau kita tahu anak kita nakal, betul, saya rasa elakkan. Pasal kesian tuan rumah tu. Terutamanya ada majlis orang nikah, bawa pula anak yang menangis. Kan kita fikir, kalau kita ada majlis, kita suka tak orang bawa anak nakal? Tak suka. So jangan buat apa kita tak suka pada orang. Tetapi kalau aktiviti kemasyarakatan untuk anak yang berakal 7 tahun, ada cuci masjid, itu patut digalakkan. Sebab tu saya pernah sebut sebelum ni, kita mesti ajar sifat pada anak-anak sentiasa memberi kebaikan. Dari Rajimah Muhammad Hassan, saya dari Singapura. Selalulah Prof pakai warna-warna sebegini kerana Prof nampak lebih ayu. Dan soalan saya, katanya, bagaimana hendak hapuskan perasaan negatif sebelum melakukan sesuatu perkara yang nampak payah diuruskan? Okey. Yang pertama, kita kurang yakin pada benda kita tak nampak. Orang yang berjaya, Mas, dia sudah nampak, baru dia akan nampak apa dia percaya. Tetapi orang yang kurang yakin, dia hanya percaya apa dia nampak. Contohnya, katakanlah kita nak buat perniagaan. Okey, katakanlah dia jual apa? Jual nasi lemak lah. Jual nasi lemak. Kalau kita tanya dia, makcik nak jual berapa nasi lemak ini? 10 bungkus laku, okey lah. Maka pasal apa dia kata 10 bungkus? Sebab semalam laku 10 bungkus. Maka dia hanya percaya apa dia lihat. Tapi orang yang berjaya, dia kata apa? Okey, saya akan buka 10 gerai. Satu gerai laku 10 bungkus, saya jual 100 satu hari. Orang-orang negatif, orang reaktif kata mana boleh lah, macam-macam. Orang proaktif, dia akan tanya, macam mana, apa yang saya harus lakukan untuk menghasilkan 100 bungkus satu hari? Buka 10 gerai ke, ataupun war-war kat Facebook ke, atau beritahu kawan, macam-macam lah dia fikir. Maknanya bila berfikir, itulah Allah suka sangat orang berfikir. Kita selalu malas nak fikir. Jadi maknanya hilang negatif tu, ingat kata-kata ini, kita hanya lihat apa kita percaya, atau
kita percaya pada apa yang kita lihat. Satu. Okey, so orang yang proaktif, benda tu belum berlaku, dalam alam maya benda yang tu lagi dia dah nampak gambaran. Sebab tu orang yang bijak dia sentiasa menggunakan dua perkara, iaitu visualization, gambaran, ialah benda yang pernah dia lihat. Tapi imajinasi, benda belum pernah berlaku. Macam mana iPhone terjadi, macam mana iPad terjadi, orang sudah imajinasi, sebab tu dia menghasilkan benda tu. Dan juga sentiasa dia buat skrip, akan sebut saya baik, saya tahu saya baik, saya tahu kenapa saya baik, saya berjaya, saya tahu saya berjaya, saya tahu kenapa. Bila kata kenapa saya berjaya, maka dia, oh kenapa saya berjaya, oh saya proaktif, saya murah hati, saya beri manfaat, saya niat yang betul. Itu dengan sendiri datang. So itu cara nak buang sifat negatif sebelum buat sesuatu. Sentiasa husnuzan pada Allah. Baik, kita ada memanggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Salam. Hello. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Yusuf dari Pasir Gudang. Silakan Cik Yusuf. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Cik Yusuf. Saya nak tanya, saya ni usia masih muda lagi, umur 25 tahun. Tapi jiwa saya dengan isteri sama-sama rasa macam nak pergi sangat ke Mekah untuk menunaikan umrah. Tapi kewangan kami tidak mengizinkan. Tapi saya ada terfikir untuk membuat personal loan. Adakah itu sesuai untuk saya buat teruskan, Prof? Okey. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Yang saya tahu kalau haji tak boleh hutang, tetapi umrah saya rasa boleh. Dan kalau tuan rasa boleh mampu bayar personal loan tu, pada saya apa salahnya? Pasal saya pun bukan ustazah, tapi saya ingat perbelanjaan yang kita belanjakan untuk umrah Allah akan ganti. So teruskan. Lagipun dia orang kata berkorban nak pergi. Berkorban ada siapa nak pergi selangkah pada Allah, 10 langkah Allah datang pada kita. Sama saya minta 1 juta ni, doakan saudara tadi, dan insya-Allah jemput tetamu Allah di umrah nanti, insya-Allah. Ya, insya-Allah ya. Kita ada panggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Nama saya Azman. Okey, saya nak tanya soalan kepada Prof. Silakan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Okey, soalan saya adalah orang yang selalu bekerja berhubung dengan orang-orang luar yang selalu bercakap, selalu bercerita pasal kerja and so on lah. So apabila sampai tahu tahap dah petang, dah habis isyak pun semua, saya suka menyendiri kat rumah. Saya memang suka duduk sorang-sorang kat rumah menyendiri. And then sampai kadang-kadang kawan saya ajak pergi keluar minum apa semua, saya selalu menolak. Dengan alasan biasanya alasan saya akan bagi cakap saya kat masjid dengan ceramah lah. Jadi memang betul. Tapi saya rasa makin lama orang dah makin malas nak ajak saya berjalan. Sebab saya bukan menjauhkan ni, saya lebih suka menyendiri. Saya tak tahu adakah ini sebab salah satu faktor usia ataupun memang kalau dah meningkat usia tu memang dah suka nak menyendiri, dah tak suka. Menyendiri saudara buat apa? Nak tanya, menyendiri saudara buat apa? Selalu dengar ikim yang punya audio, baca buku, lepas tu dengar ceramah Astrowasis lah. Itu saja. Sebenarnya tak pelanggan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus. Macam ni, masa kita bekerja, kita bercakap untuk bekerja. Sebenarnya sama dengan saya, Mas. Di pejabat, saya jumpa pasien cakap. Tapi lepas waktu pejabat, saya lebih suka duduk di rumah dengan keluarga. Tak perlu ada social function, tak perlu. Pasal kita sangat kedekut dengan masa kita. Pasal kita mesti bagikan masa untuk diri sendiri. Rasa rugi ya? Betul, Mas. Sebab orang yang bijak ialah orang mengambil masa membina diri sendiri. Sebab kita tidak boleh beri apa kita tidak ada. Kalau kita tak bina diri kita, macam mana kita nak tolong orang? Macam mana jadi suami yang baik? Dan bila macam tahniah saudara, dengar majlis ilmu dalam taman syurga, daripada minum lepak kawan-kawan, minum pula teh tarik badan gemuk, buat apa? Habis duit lagi, balik lambat isteri marah. Dahlah kerja dengan, cuba hormati isteri dan anak-anak. Jangan gunakan serpihan lebihan masa untuk anak-anak. Jadikan waktu keluarga tu keutamaan kita. InsyaAllah saudara akan bagi dunia akhirat. Dan jangan fikir tentang kawan-kawan. Pada saya prioriti kita Allah, Rasul, keluarga, baru kawan-kawan. Keluarga dulu. Sebab orang lelaki tu utamanya, kalau saudara tidak ada niat untuk membawa anak isteri ke syurga, sia-sia hidup saudara. Para suami sekalian, kalau cari rezeki tak halal, beri makanan tak elok, dan tidak ada niat nak membawa suami isteri syurga, sia-sia hidup. Overtime, belajar, kerja macam-macam bisnes, nak cari projek sana projek sini, tapi buat balik benda yang tak berkat.
Macam Ustaz Roslan sebut baru ni, nak cari redha Allah, berkat hidayah dan berkat apa kita RHB. Allahuakbar. Dan tidak mengapa Cik Azman kalau orang kata, kawan-kawan kita kata kita anti sosial, biarkan. Biar. Ingat perkataan apa orang kata, delete. Apa Allah yang suka. Dan seterusnya dari Laila Khairiri, macam mana saya nak mengatasi masalah yang saya rasa selalu rendah diri saya kurang daripada orang lain. Saya selalu merasa terlalu rendah diri dan tidak yakin diri. Kadang-kadang sifat terlalu rendah diri ini akan mengganggu tingkah laku saya. Harap Prof dapat bantu. Orang yang tidak yakin pada diri sebenarnya tidak yakin pada Allah. Sebab tak kenal Allah, tidak tahu zat Allah yang paling besar. Kalau zat yang paling besar tu tentu ciptaan yang paling besar. Kenapa yang kita suka tengok bunga ros lawa tu ciptaan Allah? Kenapa tak suka tengok diri kita? Kenapa tak lihat pada diri kita? Kenapa tak bayangkan betapa 2 sel daripada mak ayah jadi besar 100 trilion sel kita ni? Betapa hebatnya kita. Cuba kenali diri, cuba belajar ilmu agama dan cakap setiap hari, buat skrip kehidupan, kata setiap hari, saya hamba Allah yang berbaik, saya bertakwa, saya suka semua orang semua suka saya, semua orang baik. Sebut benda-benda yang baik saja dan hentikan melihat Facebook kawan-kawan yang suka menunjuk-nunjuk. Ingat saya kata orang tak ada akan tunjuk. So orang yang tunjuk kebahagiaan sebenarnya tak bahagia. Orang yang kata dia bahagia sebenarnya tak bahagia. Sebab kalau kita ada yang elok, simpan kat cerita kat orang. Tak perlulah nak tunjuk tu. Kadang-kadang boleh menyakitkan hati orang juga. Betul. Sebab itu kalau boleh kita elakkan daripada menunjuk barang yang orang lain tak ada. Kesian orang tu tak perlu pun sebenarnya kan. Tak perlu. Dan kita ada pemanggil lagi seterusnya di talian pada waktu ini. Silakan. Nama saya Lisa daripada Shah Alam. Okey, saya akan berkahwin tahun ini. Umur saya 25 tahun dan saya mempunyai masalah ibu mertua yang berperangai bosi, suka menyuruh dan saya nak tanya doktor, macam mana kita nak mengawal kita punya emosi bila berhadapan dengan ibu mertua sebegitu, dan saya akan duduk dengan ibu mertua saya. Okey, baik. Terima kasih. Bagi orang muda nak kahwin, ibu mertua, pertama nak tanyalah, kita sayang suami seorang ke? Kita kahwin, kita kena ingat dengan keluarga dia juga Betul. Dan suami kita terhasil daripada ibu mertua kita. Dan agak-agaklah kalau kita rasa ibu mertua tak elok, maka suami tak elok. Dan kita ni elok tak kalau suka suami tak elok? Orang proaktif macam tu. Betul. Yang pilih suami siapa? Kita. Dan kita suka orang sama kita tak, Mas? Mesti sama kan? Betul. Orang like birds of feather flock together. So kalau kita suka suami kita, kita kena suka mak dia. Yang kita kata bossy dan sebagainya, boleh tak para menantu perempuan sekalian bayangkan berapa kilo ada Pampers lampin saya tak tahu pakai buang yang mak mertua kita dah buat. Mungkin suami puan umur 25 tahun. Betul. Bangun setiap malam. Dan ingat, bila puan dapat anak nanti, tengok macam mana suami tu lebih menghargai puan atau ibu dia. Sepatutnya lepas melahirkan anak, para suami mesti cium tangan ibu dia. Macam ni rupanya mak teruk nak melahirkan saya. Saya cadangkan, belum kahwin dah fikir negatif tentang ibu, maka bila saudari fikir negatif tentang ibu, yakinlah ibu akan fikir negatif. Sebab apa kita lempar di luar, itu yang kita dapat. Sebab otak kita broadcasting and receiving station. Apa fikiran kita broadcast, mak mertua akan terima. Maka image ibu mertua yang saudari fokus yang negatif, yang positif tak nampak lagi. Manusia kebanyakannya 1 je tak elok, 9 elok. Apa kata fokus pada yang elok? Nombor 2, ingat, jangan kerana kita suami jadi anak derhaka. Kita sayang suami sampai ke akhirat. So kalau kita menyusahkan hati dia, komplain pasal mak dia, maka selama ni 25 tahun dia sayang mak dia kerana kita nak suruh ubah perangai. Siapa kita? Ingat, kalau wanita yang tak bijak, dia berlawan ibu mertua dia, bila suami buka cawangan lain, mak mertua kata silakan, mak pun menyampah tengok muka dia. Wanita yang bijak, dia jaga hati mak mertua supaya suami buat hal akan jadi lawyer dia. Dan ingat, suami ada satu ibu, tapi isteri kalau tak suka, dia buang saudari, dia boleh ambil orang lain. Ingat wanita sekalian, jangan bajet bagus. Masa kita muda dan lawa, rasa lawa sangatlah ya. Ingat, suami kita masa belum kahwin nampak lawa, tapi lepas kahwin nampak baik kita. So tingkatkan kebaikan, jangan sibuk nak tingkatkan kecantikan sahaja. Tetapi perlu juga tapi kebaikan hati dulu. Sebab ingat, kita ada 4 dunia,
Fizikal, emosi, rohani, intelek. Kalau fizikal saja kita conscious, rohani tak jaga, intelek tak jaga, emosi tak jaga, yakinlah buah yang kita hasilkan rumah tangga tidak bahagia. Wallahu a'lam. Dan sebenarnya mereka yang ada peluang untuk tinggal bersama dengan ibu mertua, itu peluang juga sebenarnya. Peluang. Pasal ibu mertua kalau dapat anak, dia akan sayang cucu dia. Kemudian ibu mertua boleh mengajar apa yang suami dia suka. So senang kita, dia suka masak macam mana, dan boleh tak jangan bajet bagus. Boleh tak ada sifat, mak boleh tak ajar saya macam mana abang suka makan apa? Cuba baik-baik. Saya rasa wanita paling tidak bijak, lagi ibu mertua lagi sayang. Betul. Wanita paling tidak bijak ialah wanita bersaing dengan ibu mertua. Kita ada pemanggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Ya, saya Zul daripada Shah Alam. Silakan soalannya. Okey, ni saya minta pendapat Prof lah. Teruskan. Okey, saya ada musibah sikit bagi masalah keluarga. Ya. Okey, ni saya nak tanya pendapat. Macam saya, isteri saya dah tinggalkan saya. Ya. So macam jika saya nak musabahkan diri, macam selama ni saya tak ada fikir pun pasal untuk musabah diri. Ya. Tapi sejak ditinggalkan ni, saya yang tak pernah saya lakukan bangun malam, tahajud, solat. Apa pendapat ni kalau setiap kali saya berdoa kepada Allah supaya kembalikan isteri saya lah, keluarga saya, supaya kembali pada saya, adakah macam betul cara saya ni ataupun sebaliknya? Baik. Terima kasih. Tahniah. Orang yang bijak, dia melihat segala musibah sebagai satu ujian, dan dia akan bertanya, apa saya boleh belajar dari peristiwa ini dan macam mana saya dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa saudara Zul dah jumpa, saudara dah mendekat daripada Allah, dan saudara belajar apa muhasabah, apa perangai saudara ubah. So apa kata saudara ubah diri saudara dan cuba berkomunikasi balik dengan isteri dan tunjukkan perubahan yang saudara lakukan, dan insya-Allah teruskan berdoa dan jangan tidak yakin pada Allah. Ya. Dan soalan seterusnya dari Siani ni suami saya galakkan saya tak bekerja lagi, memandangkan saya tak lama lagi akan melahirkan anak sulung, dan suami hanya minta saya menjaga dan mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh untuk dijadikan sebagai tujuan hidup. Saya sangat bersyukur suami banyak berubah bila mendengar Prof dan Ikim. Jadi macam mana untuk saya menjadi isteri yang proaktif? Saya teringin nak bantu suami bersama-sama mencari rezeki. Apa pendapat Prof? Bagus, tahniah. Pasal bila orang tahu fokus clear tentang ketujuan, Mas, segala aktiviti dapat pahala. Saya baru tulis fanpage, Mas, siapa yang berniaga tolong ingat niat ikut sunnah. Kan Nabi Muhammad kata, berniaga. Dan bila kita niat berniaga untuk ikut sunnah, kita akan jaga akhlak, jaga sumber kewangan, dan tengok wang yang kita dapat. Kalau wang yang kita dapat benda yang lara, agak-agak rezeki itu berkat tak, Mas? Sebab rezeki yang halal, Allah akan izinkan kita manfaatkan benda tu pada kebaikan. Jadi kalau saya cadangkan, cuba sekarang ni banyak online, tengok apa yang saudari bagus, dan cuba berniaga online tanpa mencuri masa untuk mendidik anak. Cuba belajar dan buat sesuatu untuk boleh teruskan. Kita ada pemanggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Hello, ya, siapa di talian? Saya Puan Liza dari Kedah. Silakan soalannya. Assalamualaikum Prof. Salam Liza, ya. Prof, terus terang saya katakan yang saya ni lahir daripada keluarga yang kurang ilmu lah. Tapi saya bersyukur kepada Allah kerana bertemukan saya dengan Ikim, dan alhamdulillah saya rasa lebih tenang lah sekarang. Syukur. Saya rasa macam saya bertanggungjawab lah terhadap adik-adik saya yang lain yang belum berubah lah kan. Cuma saya sekarang saya doa lah kepada Allah supaya Allah satu hari akan bagi hidayah pada mereka, supaya mereka sedar. Tapi saya nak tanya Prof, adakah saya masih ada peranan kat sini sebagai seorang kakak? Terima kasih. Tahniah. Assalamualaikum. Tahniah. Kita nak tahu kita dapat hidayah ni, bila dengar benda yang baik tu nak berubah, tu bersyukur. Dan hidayah ni bukan jumpa, mesti kita cari. Macam semalam seorang wanita jumpa kat klinik saya. Kadang Mas, saya cakap je dengan orang, saya kenapa awak berat sangat nak pakai tudung? Tapi orang tu tak marah pun, Mas. Saya kata tujuan apa? So memang kita mesti sangat, dia kata belum sampai seru. Saya kata hidayah ni kita cari, bukan kita jumpa. Duit pandai kita cari. Kita tak jumpa duit, kita cari duit. Kenapa hidayah tak nak cari?
Dan kita sangat sibuk kalau orang kecil hati kita, orang kecil hati kita minta maaf dengan dia. Betul. Tapi yang kita engkar pada Allah, tak nak taubat, tak nak baik dengan Allah ni, kenapa? Nampak betapa mata kita sangat buta, ya, mata hati sangat buta. Kita nampak benda yang depan mata yang tak nampak tu susah. Kerana orang je. Kerana orang sangat. Cuba fokus kehidupan. So saudari tahniah ya, dapat hidayah. Dan untuk adik-adik memang saudari berperanan, tetapi ingat ni, kita hanya berdakwah, hidayah Allah yang beri. So kita hanya usaha, Allah akan tanya usaha kita, Allah tanya hasil kita. So saudari teruskan beri kasih sayang, tingkatkan akaun emosi, dan jangan bajet bagus. Dakwah diri sendiri dulu, baru dakwah orang. Tapi kalau benda yang kita buat, baru kita cakap. Kalau tak buat, jangan cakap. Dan beri kasih sayang dan sentiasa doakan mereka. Teruskan. Soalan seterusnya dari Halawatul Iman. Saya ada pertanyaan kepada Prof. Saya baru mengenali seorang wanita yang baru berusia 17 tahun dan saya tertarik kepadanya kerana walaupun dia muda, tapi dia banyak menyuruh saya kepada kebaikan. Untuk pengetahuan Prof, umur saya dah 30 tahun dan saya telah bekerja. InsyaAllah saya ingin berjumpa dengan ibu bapa dan meminta restu supaya perhubungan ini direstui. Ibu bapanya, apa pandangan Prof? Okey, saya teringat seorang pasien saya daripada Kedah buat lasik baru ni. Umur dia dah 40, isteri dia baru 25. Dan isteri dia saya tengok cantik sangat, baik. And then lelaki ni, saya kenapa dia terlambat-lambat jodoh, bro? Anak baru umur 2 tahun. Tetapi Masya Allah, muka dia sentiasa senyum dan ceria. Dan saya lihat Masya Allah, bila orang yang dah dewasa 30 kahwin dengan orang sangat muda, orang lelaki ni saya rasa kau dah lebih dekat 30 tahun, dah matang. Benda remeh-temeh dah tak jadi hal. Dia tidak ada rendah diri, tak ada dah. So saya rasa teruskan. Asalkan saudara buat istikharah dan yakin memilih wanita itu kerana agamanya, jangan risau, insya-Allah. Dan juga cara yang betul, jumpa ibu bapa. Teruskan, insya-Allah. Itu cara yang betul ya, Prof. Kita ada pemanggil lagi pada waktu ini. Kita bersama dengan Puan Yaya ya. Silakan soalannya. Okey, Assalamualaikum. Saya Puan Nurul daripada Ampang. Saya seorang suri rumah tangga berumur 2 tahun ni dan 2 orang anak bersekolah. Request dari anak mahukan saya datang, saya minum pagi dan makan tengah hari. Saya rasa okey aja. Soalan saya, adakah cara saya ini terlalu memandikan anak? Okey. Terima kasih. Sama-sama ya. Anak dia sekolah dua-dua kecil kan? Jadi guru suruh dia pergi. Saya rasa macam ni, Puan. Setiap anak berlainan dan setiap ibu berlainan. Dan kalau Puan buat tu kerana Allah dan tahu apa baik untuk anak-anak, jangan fikir apa orang kata. Boleh tak saya nak sebut perkataan ni? Jangan sebut apa orang kata. Yang penting Allah suka atau tidak. Ya, betul. Kita ada manggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello. Ya, siapa di talian? Saya Syarifah Azma daripada Puchong. Silakan soalannya. Syarifah. Assalamualaikum, Prof. Salam, Syarifah. Saya mengidap kanser dan baru disahkan pada bulan September. Dan saya tengah mengandung. Tapi alhamdulillah saya telah menjalani pembedahan dan juga kemo di waktu mengandung ni. Masya-Allah. Dan saya nak tanya, boleh tak kalau saya share di Facebook tentang treatment saya, sebab sebelum ni saya mengalami pengalaman di mana saya tak dapat nak cari informasi tentang kemo di masa mengandung dan sebagainya. Okey. Tahniah. Apa kalau saya share di Facebook untuk orang-orang lain tahu tentang informasi tersebut? Bagus. Okey, terima kasih. Terima kasih, tahniah. Puan mendapat cubaan dan Puan lulus dengan cemerlang, di mana Puan seorang yang sangat solution focus, dan insya-Allah kandungan tu Allah pelihara dan doktor tidak akan memberi rawatan kalau membahaya pada bayi. Dan saya minta pada semua para pendengar sekalian, tolong percaya kepada doktor yang memberi rawatan secara profesional, sebab orang yang sangat profesional tahu apa dia tahu dan tahu apa dia tidak tahu. Dan elakkan daripada pengamal-pengamal yang tahu semua. Pasal banyak dah pesakit saya macam-macam masalah mas. Dan juga untuk Facebook boleh, tapi yang penting saya kata apa kita buat, niat kita. Dan niat kita untuk memberi manfaat, insya-Allah jadi buah yang sangat bagus. Teruskan. Dan soalan seterusnya dari Atiqah Alwani. Saya seorang pelajar tahun pertama di Universiti Tempatan. Apabila belajar susah sedikit dan mudah putus asa atau rasa kurang semangat. Apabila semangat terasa clear vision hidup, tapi bila jatuh semangat
tak ingat semua tu. Saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Bagaimana nak menjadi proaktif sebagai pelajar tahun pertama dan ingin kekalkan semangat dan positif grade dengan bekerja. Okey, yang penting macam ni. Bila kita pelajar, kalau kita motivasi, kita hanya terpengaruh oleh benda luar. Dapat semangat motivasi kuat. Tapi bila kita berinspirasi, maka kita akan dapat menghidup dari dalam ke luar. So untuk mendapat inspirasi selalu, gunakan journal, buatkan visi misi kita dan sebagainya. Dan ada buku bagaimana menjadi pelajar cemerlang yang saya tulis, dapatkan di MPH ataupun As-Sawah online store. Dan baca buku tu, sebab saya kata gini, untuk menjadi pelajar yang baik cemerlang, jadi insan yang baik dulu. Ya, dan kalau boleh kita tak semangat tu pasal tak tahu kenapa kita belajar. Cuba tahu kenapa kita belajar untuk bermanfaat dan mengejar makna, bukan mengejar cita-cita. Ya. Dan seterusnya kita ada soalan dari Wan Nur Azrina, ya. Bagaimana nak menangani anak-anak yang kurang fokus? Anak saya baru masuk darjah 1 dan saya lihat dia rajin untuk buat kerja yang dia suka seperti melukis, buat origami, tapi dia lambat untuk membuat apa yang saya suruh. Dia akan ambil masa lama untuk membuat perkara yang saya suruh dan membuatkan saya rasa mudah untuk nak marah. Saya nak menjawab pada semua ibu bapa, tolong jangan jadikan anak kuda tunggangan untuk race horse menang berapa ia dapat. Ingat ya, kita menghantar anak ke sekolah untuk tahu mencari ilmu, tetapi ingat, kejayaan seseorang bukan hanya apa dia belajar di sekolah. Sebab di sekolah kita hanya membentuk 5% daripada minda sedar, tapi minda bawah sedar, hati, akhlak anak itu bergantung kepada apa dia alami sekelilingnya. Sebab itu environment sekolah, guru dan sebagainya sangat penting. Jadi bila anak suka origami dan sebagainya, beliau menggunakan otak kreatifnya. Dan orang yang paling berjaya masih adalah orang kreatif. Bukan sebab orang intelektual saja, dia cuma boleh hafal. Dan kita punya sistem peperiksaan ni, kita mengukur kejayaan seseorang berdasarkan apa dia belajar, dia hafal, reproduce dalam exam, dapat A, itulah orang pandai. Tak. Sebab kita ada 15 kecerdasan, bukan kecerdasan IQ saja. Saya dengar Profesor Dr. Ahmad Saad Baki dalam satu debat awal ni, saya dengar kita ada 15 kecerdasan. Saya cadangkan semua para pendengar, tolong cari apakah 15 kecerdasan itu dan lihat apa yang kita nak bina dalam anak kita. Saya pun nak cari juga lepas ni, boleh ingat. Kita sendiri kena cari, Prof. Ya? Kecerdasan emosi dan sosial, kewangan, kecerdasan menanggung masalah, semua. Bina semua tu, barulah anak kita berjaya. Dan juga kita pun dah sampai ke penghujung, Prof. Ya. Cepatnya. Sedar tak sedar sampai penghujung. Tapi apa pun, ada Elinor Din ni, cantik katanya tudung Prof. Cantik pakai Prof hari ni. Ramai yang puji ya dengan Prof nampak cantik katanya hari ni. Terutamanya agaknya Prof tak pernah pakai pink kot, Prof. Ya. Agaknya lah. Yelah, pasal kenapa saya terpilih hari ni, tak tahu Mas. Dia, sebab tu kadang notice saya bercakap laju ni, agaknya warna mempengaruhi emosi. Mungkin nak cakap topik yang proaktif. So tenaga banyak. Saya harap kita semua, wanita semua, jaga aurat dengan sempurna. Dan tudung saya pakai ni memang boleh solat di mana-mana. Dan kalau boleh pakaian kita tu biar solat ready. Tutup dagu. Dan kita punya tudung ni boleh sujud tanpa merosakkan bentuknya. So muka kita akan tertutup sentiasa, insyaAllah. Jadi kita boleh sampai penghujung, Prof. Mungkin ada sedikit nak perkatakan sebelum kita nak mengakhiri ni. Okay. So insyaAllah kita semua niat jadi proaktif, hidup penuh ada tujuan, dan jadikanlah kita orang yang sentiasa menukar suasana, bukan membiarkan suasana membentuk kita. Hentikan budaya menyalahkan, mengumpat, menyesal, mengeluh, merungut, buang. Hanya orang reaktif, dan ingat 70% daripada tenaga manusia habis memikirkan masa yang lalu. So gunakan seluruh kita punya fikiran hidup masa sekarang, dan ingat 3 perkara. Bilakah waktu paling penting? Sekarang. Siapa orang paling penting? Orang depan kita.